Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-676. Bersama dengan saya Umar Aziz, pertemuan di mana kita akan berkongsi, mengambil pengajaran dan penghayatan, mengambil ibrah dan pengajaran daripada kalamullah, kitab suci Al-Quran. Yang mana setiap hari kita cuba untuk ambil satu ayat dan kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita dapat memperbaiki kehidupan sebagai seorang hamba yang dapat mentaati segala perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua di ruangan TikTok, ahlan Rafsyam Rahim, dan juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB pula. Ahlan Kamizah Muhammad Amil, Wan Muhammad Suid, Zuraida Siddiq, Safia Sapian, Mahanum Haji Muhammad Shah, Tuan Nurahim Sharif, Nas bin Naim, kemudian Nurazia Mukhtar, Hana Sukaimi, Siti Zabidah Hasan, Ija Rahman, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan kita yang lain, sebab kita pun dah lama tak buat Hayati Quran. Tag rakan-rakan kita yang lain yang sebelum ni kita perasan selalu bersama dalam Hayati Quran. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Seperti biasa, kita nak mulakan dahulu dengan membaca ayat Al-Quran. Maka untuk hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-66, surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 185. Mohon sahabat-sahabat buka Al-Quran dan bantu catat di ruangan komen, memudahkan kepada sahabat-sahabat yang lain pada waktu itu tahu kita berada di mana. Muka surat 185, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-66. Sebelum kita teruskan, apa kata kita baca dulu ayat ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Sadaqallahul azim. Maka kita telah baca ayat ini
dan saya harap sahabat-sahabat dapat baca bersama tadi, kerana setiap satu huruf bila seseorang itu baca Al-Quran, Allah akan kurniakan 10 hasanah. Allah akan kurniakan pada waktu itu 10 ganjaran untuk setiap satu huruf. Tadi kalau kita baca Al-Ana, pada waktu itu dah berapa huruf? Ada hamzah, ada lam, ada hamzah, ada alif kecil, ada nun, ada 5 huruf. Dah bererti Al-Ana sahaja 50 pahala. Mudah-mudahan insya-Allah kita istiqamah dapat membaca Al-Quran. Okey, apakah ringkasan ayat yang ke-66 ini? Pada ayat yang ke-66 ini kata para ulama tafsir dalam tafsir Al-Wasit, Allah menerangkan tentang kasih sayang dan kurniaan Allah yang berterusan kepada hamba-Nya, di mana pada ayat ini Allah telah meringankan satu hukum yang sebelum ini para sahabat rasa berat dan tak mampu melakukannya. Allah ringankan. Khaffafa, Allah telah meringankan pada waktu itu satu hukum, satu perintah yang sebelum ini pada waktu itu para sahabat bila dimaklumkan mereka rasa ianya adalah berat dan tak mampu untuk dilakukan, maka Allah ringankan. Sebab itu kita lihat ada banyak hukum ahkam yang pada awalnya pada waktu itu keras, kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Dah banyak benda Allah mudah. Solat pun daripada asal perintah Allah 50 waktu, sekarang dah tinggal 5 waktu. Takkanlah 5 waktu ini kita tak mampu nak buat, padahal Allah dah bagi diskaun pada waktu itu daripada 50 waktu, dan pada waktu itu hanya perlu buat 5 waktu. Maka pada ayat ini ringkasannya kata para ulama, Allah menerangkan tentang kasih sayang dan kurniaannya, di mana Allah meringankan dan mempermudahkan sebahagian hukum perintah yang pada waktu itu para hamba merasakan mereka tak mampu untuk melakukannya. Apakah kaitan antara ayat 66 dengan ayat sebelumnya? Maka kata para ulama pada ayat sebelum ini, ayat 65 adalah hukum asal, di mana kalau kita lihat pada ayat 65, hukum asal perintah Allah yang asal ketika mana dalam peperangan, maka umat Islam tidak boleh berundur, tidak boleh melarikan diri apabila jumlah musuh 10 kali ganda. Tak boleh. Sebab itu kita nampak pada ayat 65, Allah perintahkan para sahabat untuk berhadapan walaupun dengan musuh 10 kali ganda. Tidak ada kelonggaran untuk mengundurkan diri, melarikan diri apabila musuh itu kadarnya 10 kali ganda. Seorang perlu lawan 10 orang. 100 orang perlu lawan 1000 orang jika perlu. Maka itu hukum asal. Maka ini ayat 65. Sementara ayat 66 adalah keringanan daripada hukum asal tadi, yang mana kalau kita lihat pada ayat 66, tidak perlu lagi seorang lawan 10, tetapi seorang hanya perlu berhadapan dengan 2 orang ketika mana dalam peperangan. Maka ketika mana dalam peperangan hukum setelah diringankan, maka seorang dia tak boleh melarikan diri daripada medan peperangan apabila perlu berhadapan dengan 2 orang. Kalaulah lawan dia 2 orang, maka tidak boleh pada waktu itu untuk mengundurkan diri. Kalaulah lebih daripada 2 orang, maka boleh untuk mengundurkan diri jika itu adalah perancangan yang lebih baik. Maka kaitan ayat 66 dengan ayat sebelumnya, sahabat-sahabat boleh maklum bahawa ayat sebelumnya menceritakan tentang hukum asal, di mana ketika mana dalam peperangan umat Islam tetap perlu berhadapan walaupun terpaksa berlawan dengan 10 orang, seorang lawan 10. Dan ayat 66 pula adalah hukum setelah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hanya perlu pada waktu itu berhadapan dengan 2 orang musuhnya sahaja. Tidak sampai 10, hanya perlu sampai 2 orang sahaja. Maka ini adalah kaitan ayat 66 dengan ayat sebelumnya. Jom kita lihat terjemahan. Apakah terjemahan ayat ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-an. Al-an maksudnya sekarang.
Al-an. Kalau dalam bahasa Arab seharian pun perkataan ini masih digunakan. Al-an bermaksud sekarang. Firman Allah, al-ana, sekarang. Khaffafa memberi terjemahan keringanan. Allah telah meringankan. Khaffafallahu, Allah telah meringankan. Sebab itu kita biasa dengar perkataan takhfif, iaitu keringanan. Maka firman Allah, al-ana khaffafallahu, sekarang Allah telah meringankan, an daripada, kum kamu, wa alima, wa terjemahannya dan, alima terjemahannya mengetahui, wa alima dan Allah mengetahui, anna sesungguhnya, fi pada, kum kamu, dha'fa adanya kelemahan. Allah mengetahui adanya kelemahan pada kamu, maka Allah ringankan hukum. Firman Allah, fa maka, in jika, yakun ada, min daripada, kum kamu, mi'atun 100 orang, sabiratun yang sabar, yaghlibu akan dapat mengalahkan, mi'ataini 200 orang musuh. Kalaulah ada 100 orang Islam beriman dan mereka ada sabar pada mereka, maka insya-Allah janji Allah 100 boleh mengalahkan 200. Kemudian firman Allah, wa in dan jika, yakun ada, min daripada, kum kamu, alfun 1000 orang, yaghlibu akan dapat mengalahkan, alfaini 2000 orang musuh, bi dengan iznillah, izin Allah. Maka dengan izin Allah, 1000 orang Islam jika mereka sabar, mereka boleh pada waktu itu mengalahkan 2000 orang musuh yang berjumlah 2 kali ganda daripada mereka. Kemudian di hujung ayat yang ke-66 surah yang ke-8 Al-Anfal, firman Allah, wallahu dan Allah ma'a bersama, as-sabirin orang-orang yang sabar. Maka ini terjemahan. Tapi daripada terjemahan ini sebenarnya kita dapat 2 mesej. Tadabburnya ada 2 mesej. Mesej yang pertama pada waktu itu jelas. Firman Allah pada mesej yang pertama, sekarang Allah telah meringankan. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan sebelum ini. Kerana Allah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada di antara kamu 100 orang yang bersabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang musuh. Dan jika ada di antara kamu 1000 orang, nescaya mereka akan dapat menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Maka ini mesej yang pertama, bahawa adanya kelonggaran pada hukum berbanding dengan ayat 65 ayat sebelum ini. Maka ini adalah mesej yang pertama. Daripada terjemahan kita boleh faham mesej ini. Dan yang kemudian mesej yang kedua, Allah ingatkan, wallahu ma'as sabirin, dan ingatlah Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ini adalah 2 mesej yang sangat jelas bila kita lihat walaupun sekadar terjemahan daripada ayat Al-Quran. Namun, apakah tazakkur, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-66 ini? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita lihat apakah pengajaran yang kita boleh dapat. Pengajaran yang pertama yang saya dapat daripada ayat yang ke-66 ini, daripada perkataan khaffafallahu. Khaffafallahu, Allah telah meringankan. Dan kemudian selepas daripada itu adanya perkataan wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahawa kamu lemah. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat untuk kita bawa dalam kehidupan, perlunya untuk seseorang sebagai ketua ataupun sebagai ibu bapa ataupun pada waktu itu sebagai seseorang yang mempunyai kuasa, kalaulah dia dah tahu orang bawahan dia ataupun anaknya memang lemah,
tak mampu nak buat tugasan ini, tak mampu pada waktu itu nak melakukan perkara ini, maka pada waktu itu sepatutnya dia ringankan sedikit bebanan tersebut. Kena ringankan. Lalu daripada sini kita nampak daripada perkataan Allah mengetahui sesungguhnya pada kamu adanya kelemahan, maka apa Allah buat? Khaffafallahu, Allah ringankan. Maka ini adalah pengajaran yang sangat besar. Kadang-kala sebahagian daripada ibu bapa, dia tengok anak ni tak mampu dengan sesuatu tugasan bebanan kerja, dia pergi tambah lagi kerja. Dengan satu tuition ni pun anak ni tak boleh, dia pergi tambah lagi 10 tuition. Padahal dah tak mampu. Tak semua pada waktu itu manusia sama. Ada yang mungkin kata dulu ayah elok je boleh, contoh. Dulu aku elok je boleh buat. Itu kita manusia berbeza. Manusia tak pernah ada yang sama. Adik-beradik yang kembar pun tak sama. Pada waktu itu ada yang sedikit lebih, ada yang pada waktu itu bukanlah kurang, tapi kelebihannya ada pada tempat yang lain. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada khaffafa adalah ketika mana manusia pada waktu itu dia nampak orang yang berada di sekitarnya pada waktu itu adanya dha'fa, adanya kelemahan, maka pada waktu itu perlulah untuk dia memberikan keringanan. Perlu untuk memberikan keringanan. Kita mengambil pengajaran daripada ayat ini, khaffafallahu, Allah meringankan sesuatu hukum, wa alima anna fikum dha'fa, apabila Allah tahu pada waktu itu adanya kelemahan pada manusia dan juga pada hamba-Nya. Maka itu pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat. Namun ianya mestilah dengan wa alima, dengan pasti. Jangan pada waktu itu belum lagi apa-apa, kita tengok je, rasanya macam lemah je budak ni, rasa. Tak boleh, dia mesti pasti. Kalaulah dah pasti memang tak mampu, maka berikan keringanan dan kelonggaran. Tapi kena ingat, tak ada keringanan dan kelonggaran dalam perkara yang wajib. Sebab perkara yang wajib memang betul-betul dah minima. Sebenarnya setiap manusia mampu buat. Itu pun perkara yang wajib. Kalaulah seseorang tu tak boleh solat berdiri, maka boleh solat duduk. Ada keringanan lagi. Kalaulah pada waktu tu tak boleh solat duduk, maka boleh solat baring. Puasa pun masih lagi ada keringanan. Kalaulah musafir sakit, maka boleh puasa pada hari yang lain. Itu pun sebenarnya ada keringanan. Tapi jangan pula kita jadikan ayat ini untuk menjadi dalil. Oh, pada waktu itu sebenarnya boleh untuk meringankan sesuatu hukum. Tidak. Yang wajib tidak lagi boleh diringankan. Saya minta izin, saya minta maaf kalau ada yang puasa. Sebab saya mengajar madrasah, lalu tekak cepat kering untuk tahun ni. Allahu Akbar. Okey, kemudian pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil daripada perkataan dha'fa, wa alima anna fikum dha'fa. Perkataan dha'fa. Maka pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada perkataan dha'fa adalah lemah, kelemahan. Namun kalau kita perasan pada ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan sabirah, orang-orang yang sabar. Maka apa yang saya dapat bila saya teliti ayat ini, pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah apabila seseorang, dan manusia memang lemah dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam awal juz yang kelima pada surah An-Nisa, pada awal juz yang kelima surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat yang ke-28. Nanti sahabat-sahabat cek pada ayat yang ke-28 surah yang keempat, muka surat 83, Allah dah berfirman dah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu telah diciptakan lemah. Dan sama juga dekat lemah di situ, pada ayat yang sama adanya perkataan keringanan. Allah ingin untuk memberikan keringanan kepada kamu, an yukhaffifa, untuk memberikan keringanan. Sebab manusia ni lemah. Lalu manusia ni lemah. Namun manusia yang lemah, kalau kita perasan pada ayat yang sama adanya perkataan sabar, maka manusia yang lemah apabila pada waktu itu mereka sertakan pada waktu itu dengan kesabaran, maka sebenarnya manusia itu akan mendapat kekuatan. Sebab itu saya tulis di sini,
pada ayat ini menggambarkan betapa manusia itu adalah lemah. Namun apabila berserta dengan kelemahan itu manusia ada kesabaran, maka sebenarnya di situ manusia akan menjadi kuat dan akan datangnya bantuan daripada Allah. Maka sebab itu walaupun manusia ni lemah, tapi apabila ada sabar, maka manusia itu jadi kuat. Lalu sebab itu kita nampak sebahagian daripada orang walaupun pada waktu itu nampak lemah, tapi apabila dia ada sabar, maka ia akan kelihatan kuat. Sebaliknya orang yang nampak gagah tetapi pada waktu itu terlalu cepat marah, tak ada sabar, maka pada waktu itu ia akan kelihatan lemah pada pandangan mata manusia. Maka ini pengajaran yang kedua daripada Dha'fa beserta dengan Sabirah, bahawa kelemahan apabila ada padanya kesabaran, maka pada waktu itu nampak kuat. Macam kita nampak kan, ada orang pada waktu itu mengatakan wanita lemah, kaum Hawa lemah. Tapi mana-mana kaum Hawa yang ada kesabaran, orang akan nampak dia ni kuat, tough, kuat. Kenapa? Apabila dengan kelemahan tadi disertakan dengan kesabaran. Tapi hakikatnya bukan sekadar wanita, semua manusia Allah ciptakan lemah. Pada waktu itu ada pelbagai cabaran, ujian, sentiasa bertukar cara berfikir dan sebagainya. Itu pengajaran yang kedua. Dan kemudian pada perkataan yang ketiga, Sabirah, yang kita nampak bila Allah sebut, jika kamu ada 100 orang yang sabar, akan dapat menewaskan musuh seramai 200 orang. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang, dapat menewaskan 2000 orang. Maka pengajaran yang ketiga yang saya dapat, yang saya kongsikan adalah sabar adalah kekuatan yang sangat hebat sehingga boleh mengalahkan musuh yang jumlah berlipat kali ganda. Sama juga pada ayat yang ke-65 adanya perkataan sabar. Lalu sabar sebenarnya adalah kekuatan yang mana bila manusia tu ada sabar, maka pada waktu itu dia boleh menewaskan musuhnya walaupun pada waktu itu berapa pun jumlah mereka. Maka ini adalah pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat yang kalau kita nampak, bila Allah menyebut tentang menewaskan musuh, yaghlibu, menewaskan musuh, maka di hujung ayat Allah sertakan biiznillah. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Terima kasih ahlan-ahlan Ummi Abi, terima kasih. Semuanya berlaku biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang berlaku bukan kerana kekuatan, kemahiran kita semata-mata. Semuanya yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan biiznillah adalah pengajaran yang keempat, bahawa semuanya berlaku dengan izin dan kehendak Allah. Dan bila Allah berkehendak sesuatu, tidak ada apa pun yang mustahil untuk berlaku. Bila Allah kata benda ni berlaku, tak ada dah menjadi mustahil. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, dan pengajaran yang kelima yang kita boleh ambil daripada perkataan ma'a, wallahu ma'a, dan Allah bersama, bukan lagi menolong, Allah bersama. Dan inilah pengajaran yang kelima, bahawa rahsia kemenangan orang-orang yang sabar apabila Allah bersama. Bila Allah bersama dengan seseorang, maka tidak akan ada yang boleh mengalahkannya. Maka kebersamaan Allah dengan seseorang adalah rahsia kemenangan dan kekuatan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit sebanyak pengajaran apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Kita jumpa sebentar lagi berkenaan tentang bacaan kitab hadis Jami' Tirmizi insya-Allah. Terima kasih semua.